Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini bersama Cikgu Izzati untuk kelas Pendidikan Sains Sosial dalam Sekitar KSSMPK tingkatan 5. Okey, hari ini kita nak tengok ataupun kita nak ulang kaji topik berkaitan pengawetan makanan secara vacuum dan pempasturan. Okey, cikgu akan ulang-ulang balik nota dan penerangan topik kita hari ini supaya kita dapat fresh kembali apa yang kita dah belajar sebelum ni lah, sebelum kita masuk kepada topik baru. Okey, kita nak tengok. Okey, semua boleh tengok dekat peta minda ataupun ringkasan imbas maklumat ni. Okey, kita tengok pembungkusan secara vacuum dulu. Okey, jenis makanan. Jenis makanan dalam kaedah pengawetan vacuum ni, antara makanan yang kita boleh awet ialah seperti ke kacang, tak kisah ke kacang apa, kacang kuda ke, kacang gajus, okey boleh. Buah-buahan, buah apple, lagi buah apa lagi? Buah apple, buah naga, buah oren, tak kisah, buah-buahan kita pun boleh bungkus secara vacuum. Biskut, tak kisah biskut apa-apa pun boleh. Okey, yang keempat sayur-sayuran. Kelima jeruk. Jeruk ni jeruk kelubi, jeruk pelam, jeruk apa lagi? Jeruk buah kedondong pun boleh. Okey, yang keenam daging ikan atau ayam, dan seterusnya ialah sausage. Okey, kita tengok proses pembungkusan vacuum menggunakan mesin vacuum ataupun manual. Okey, kita tengok pembungkusan vacuum ni kaedahnya lah, kita tengok dia apa? Dapat mengekalkan makanan dalam keadaan tanpa udara. Okey, udara dalam bungkusan tersingkir setelah divacuumkan. Okey, ciri-ciri makanan yang boleh divacuumkan ialah seperti yang cikgu sebut di atas. Okey. Lepas tu kita nak tengok yang ini ialah proses pembungkusan secara manual ataupun menggunakan mesin vacuum. Okey, kaedah ni memastikan tiada udara dalam pembungkus makanan sebelum divacuumkan. Okey, sebelum ni cikgu dah bagi gambar, iaitu contoh kita buat cili. Okey, makanan yang kita bersihkan dulu cili. Kita bersihkan dulu cili yang nak disimpan ataupun cili yang nak divacuumkan. Kemudian masukkan makanan ke dalam plastik pembungkus. Yang ketiga, kita letakkan bahagian pembungkus plastik yang terbuka pada mesin vacuum. Kemudian tekan switch mesin vacuum dan perhatikan udara dikeluarkan daripada pembungkus plastik. Okey, yang kelima, proses vacuum lengkap sepenuhnya apabila mesin vacuum berhenti. Maksudnya udara semua keluar. Memang tak akan ada udara sebab udara ni akan menyebabkan makanan tu akan mudah rosak. Jadi fungsi mesin vacuum ni untuk menghalang daripada makanan yang kita nak simpan tu daripada rosak. Kemudian simpan makanan tersebut di dalam peti sejuk atau di tempat yang kedap udara. Okey, itu ialah proses pembungkusan vacuum. Okey, kalau tanpa menggunakan vacuum pula kita boleh cuci. Okey, yang pertama cuci makanan hingga bersih. Masukkan makanan ke dalam pembungkus plastik yang berzip. Zipkan beg dan tinggalkan bahagian hujung pembungkus plastik tersebut tidak berzip. Okey, jadi tinggalkan sedikit saja ada ruang udara sebelum kita zip sepenuhnya. Okey, masukkan pembungkus plastik ke dalam bekas berisi air secara perlahan-lahan. Okey, semakin dalam pembungkus plastik dimasukkan ke dalam air,
tekanan udara dari pembungkus akan keluar melalui bahagian yang tidak berzip. Okey, itulah fungsi dia. Yang kita tinggalkan hujung zip tu. Kemudian kita masukkan air. Jadi apabila udara telah keluar ke semuanya, zipkan bahagian yang tidak berzip. Okey, dah isi air tu, zip pula. Dah dapat udara keluar tu, kita zip. Bahagian yang tidak berzip, okey, simpan makanan dalam peti sejuk atau tempat kedap udara. Itu ialah dua cara proses pembungkusan vacuum menggunakan mesin vacuum dan manual. Okey, harap semua faham lah. Okey, kita tengok kepentingan dia. Okey, kepentingan vacuum ni, pembungkusan secara vacuum ni adalah pertama untuk memanjangkan jangka hayat makanan. Okey, yang seperti mana yang kita ketahui, pengawetan makanan ni fungsi dia untuk memanjangkan. Okey, itu yang utamalah, untuk memanjangkan tempoh hayat sesuatu makanan tu. Okey, yang kedua, mengurangkan pembaziran makanan. Jadi makanan yang tak habis kan. Makanan yang kita rasa macam kita nak guna banyak ni je, tapi banyak ni macam mana? Jadi yang takkan kita nak buang kan, bila kita dah beli kat kedai kan. Contoh kalau kita beli kat kedai, makanan tu dah siap packing. Cili dah siap packing. Jadi bahagian cili yang terdedah tu, kalau kita tak vacuum balik, tak tutup balik, dia akan cepat buruk. Jadi kaedah yang boleh kita guna, kita boleh gunakan secara manual kalau tak ada mesin vacuum. Okey, masuk ke air, tinggalkan zip, beli bekas yang berzip tu. Kemudian kita lakukan secara manual dengan memasukkan air. Nanti udara akan keluar melalui air itulah. Okey, jadi makanan kita akan lebih selamat. Dan di situ pun akan dapat mengurangkan pembaziran makanan, lebihan makanan yang kita nak guna, kita boleh simpan. Okey, yang ketiga, mengekalkan rasa dan kualiti. Okey, itu penting dia. Kalau itu macam cikgu terangkan tadi, perbezaan dia, kalau kamu tak vacuumkan makanan tersebut, dia akan dalam 2 hari, 3 hari dia akan layu. Jadi bila kamu vacuumkan makanan tu, kamu akan nampak dia akan lebih bertahan lama lah. Okey, dapat mengekalkan rasa dan kualiti. Okey, yang keempat, menghalang pembiakan bakteria dan mikroorganisma. Okey, kat sini kita tengok mikroorganisma dan pembiakan bakteria itulah yang akan menyebabkan makanan cepat basi, cepat buruk, cepat layu. Itulah fungsi dia yang keempat. Yang kelima, tidak memerlukan bahan pengawet. Yang ini pun tidak memerlukan bahan pengawet. Seperti kalau macam kita nak buat ikan kering, kita kena letakkan garam. Jadi kat sini kita tak perlu letak garam pun sebenarnya. Kita menggunakan kaedah seperti vacuum ni lah, yang akan membantu makanan itu lebih selamat untuk disimpan. Yang keenam, mencegah penyakit bawaan makanan. Okey, jadi bila makanan tu tak disimpan dengan elok, jadi dia akan menjamin kualiti dan rasa. Bila makanan yang kita simpan tu tiba-tiba ada kulat-kulat sikit ataupun dah rosak, tapi kita masak juga, jadi kemungkinan akan ada penyakit-penyakit lain yang akan datang dan masuk dalam badan kita melalui masakan kita tanpa kita sedar sebenarnya. Okey, cara pembungkusan vacuum. Kita tengok yang mana purple tu. Okey, pembungkus vacuum plastik, pouch berdiri dan pembungkus vacuum aluminium. Okey, ini kita dah buat sebelum cuti kan. Yang kamu kena pilih apa tu contoh-contoh vacuum dan memilih cara pembungkusan vacuum mengikut vacuum plastik ke, pouch berdiri ke, ataupun vacuum aluminium. Okey, kalau pembungkus vacuum plastik ni contohnya makanan kering, ikat, ayam, daging, buah-buahan dan jeruk. Itu ialah pembungkusan vacuum plastik. Kalau kamu tengok, bila kamu nak beli daging tu dah segera dah. Kita boleh ambil terus, bukan kita masukkan dalam plastik. Maksudnya yang itu dia memang dah vacuumkan. Macam daging segera, daging kan, daging import contoh ni, dia letak dalam plastik dah siap lah. Plastik tu plastik kedap udara ataupun kita panggil plastik vacuum plastik nama dia. Okey, untuk pouch berdiri, makanan berbentuk cecair seperti pes makanan, telur dan jus buah-buahan. Kalau kamu biasa beli jus yang dia ada penutup tu, ataupun dia ada
yang macam kedap udara ataupun yang ada zip, itu dia panggil pouch berdiri. Okey, pembungkusan vacuum aluminium. Dia adalah kertas, dia adalah bersifat aluminium. Lepas itu dia akan bunyi klik. Itulah pembungkusan vacuum aluminium, seperti kita simpan biskut, kek, kuih dan makanan jenis serbuk. Okey, pempasturan, kita tengok jenis makanannya ialah seperti susu, minuman yogurt, jus buah-buahan dan yogurt. Okey, minuman yogurt ni ialah air yogurt dalam macam bliss tu. Tu ialah minuman yogurt. Kalau yogurt tu ialah minuman yogurt. Kalau yogurt ni dia bersifat seperti jelly tu. Dia bersifat lebih padat. Bila kita boleh makan begitu saja. Dia menggunakan sudu. Kalau minuman ni menggunakan botol. Okey, ada beza kat situ ya. Okey, proses pempasturan ni suhu 63 darjah Celsius, 30 minit sejukkan. Suhu 72 darjah Celsius, 15 saat sejukkan. Itu maksud dia. Okey, kita tengok apa yang suhu 63, suhu 72 ni. Okey, kita nak tengok kejap. Maksudnya bila kamu nak awet makanan dengan cara memproses makanan berbentuk cecair seperti pempasturan ni, okey, suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Kena letak dalam suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit. Maksudnya panaskan susu selama 30 minit dengan suhu 63 darjah Celsius. Manakala suhu 72 darjah Celsius selama 15 saat sahaja, kemudian boleh sejukkan. Itu maksud dia. Okey, kita tengok kepentingan pempasturan ni. Yang pertama, memanjangkan jangka hayat makanan. Yang kedua, mengurangkan pembaziran. Ketiga, mengekalkan rasa. Empat, menghalang pembiakan bakteria dan mikroorganisma. Kelima, tidak memerlukan bahan pengawet. Yang keenam, mencegah penyakit bawaan penyakit. Dia kepentingan yang sama seperti di atas. Mana-mana bahan pengawet pun itu ialah kepentingan dia untuk tahan lama, elak bakteria, mengekalkan kualiti makanan, mengekalkan rasa. Susu tu bila kita minum lagi dia akan rasa sedap lagi ataupun makin bertambah sedap lagi. Itu contoh-contoh kaedah pengawetan makanan supaya lebih tahan lama. Okey. Yang keempat ialah cara pembungkusannya pula. Okey, pembungkusan aseptik. Okey, kita tengok pembungkusan aseptik ni apa? Okey, pembungkusan aseptik ni seperti susu, minuman yogurt dan jus buah-buahan. Dia letak dalam bekas aseptik, bekas kecil ataupun susu HL, susu Dash Lady dalam kotak, dia berbentuk kotak dan ada penutup. Okey, yang kedua, botol plastik berketumpatan tinggi, minuman yogurt dan jus buah-buahan. Okey, yang ketiga, bekas polisterina khas. Okey, untuk kita letak yogurt. Mungkin kamu boleh pergi ke Speedmart ataupun Tesco di bahagian makanan. Kamu akan nampak benda-benda ni. Itu tujuan dia sebenarnya. Takkanlah macam kilang akan keluarkan satu produk satu hari ni untuk satu hari ni. Untuk hari ni je. Dia keluarkan hari ni, tamat pun hari ni. Bukan. Jadi benda-benda ni, kaedah ni dia dah buat pempasturan di kilang-kilang. Jadi dia kena hantar. Jadi akan ada tempoh masa. Contoh, air ni boleh diminum dalam masa 3 bulan saja. Lepas 3 bulan tarik lupu dan tak boleh diminum lagi. Tapi kalau kita menggunakan kaedah ini, dia akan tahan lebih lama lagi jika kita tidak membuka penutup minuman tersebut. Kalau kita dah buka penutup tu,
dia akan ada masalah, bakteria boleh masuk sebab dia dah terdedah dengan udara. Jadi kualiti dan terdedah dengan mulut kita. Terutama kalau kita minum terus daripada mulut kita tu mengandungi bakteria yang akan masuk dalam air tu dan akan membuatkan air tu kurang tahan lama. Tapi paling kurang pun kalau kita beli minuman macam ni, dalam masa 2-3 hari kita dah boleh habiskan makanan ni kan. Okey, jadi itulah antara kelemahan dalam kita membeli produk-produk seperti minuman ni kan, yogurt ni, sebab dia tak boleh tahan lama dekat suhu biasa, suhu bilik 24 darjah Celsius. Jadi kita mesti bekukan dia untuk memastikan dia lebih tahan lama, tak ada bakteria, dan bakteria pun tak boleh membiak dalam suhu yang sejuk. Okey, cikgu harap dengan penerangan cikgu ni akan membantu kamu lah untuk menjawab soalan seterusnya. Okey, mari kita tengok soalan untuk mengukuhkan lagi pemahaman anak-anak. Okey. Yang pertama tu A. Susu dan jus buah-buahan perlu dipanaskan pada suhu ini selama 30 minit. Okey. Apakah suhu yang digunakan untuk panaskan dalam kaedah pempasturan ni? Okey, tadi kita tengok 63 darjah Celsius memerlukan perlu dipanaskan selama 30 minit. Jadi jawapan ni ialah 63 darjah Celsius. Okey, untuk B, suhu yang diperlukan untuk memanaskan minuman yogurt selama 15 saat. Okey, berapa maksudnya sini apakah suhu untuk memanaskan minuman yogurt selama 15 saat? Jadi kalau kita tengok nota balik, okey, suhu yang diperlukan ialah 72 darjah Celsius. Okey, itulah jawapan. Kamu tulis jawapan dalam kotak tu. Buat macam kotak tu dan tulis A, B, C, D, E, F, G, H. Dan soalan yang ketiga, susu perlu menjalani proses pempasturan bagi membunuh apa? Membunuh bakteria, membunuh mikroorganisma. Mikroorganisma tu ialah bakteria lah, bakteria jahat yang akan merosakkan susu. Okey, yang keempat tu D. Berapakah tempoh pemanasan yang paling singkat untuk suhu yang paling tinggi bagi kaedah pempasturan? Okey, pemanasan yang paling singkat. Jadi maksudnya 15 saat. Okey, 15 saat ni kamu kira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 15 saat. Jadi kamu bila suhu 72 darjah Celsius tu kamu perlu tutup, kemudian sejukkan. Okey, itu maksud dia. Okey, yang ke-6, susu yang telah dipastiu perlu segera disejukkan. Lepas kamu panaskan susu tu dalam 15 saat, suhu 72 darjah Celsius, terus tutup api dapur, kemudian terus masuk dalam peti. Okey, disegerakan, disejukkan. Okey, yang ke-7, makanan yang telah mengalami pempasturan boleh disimpan di dalam botol. Okey, boleh simpan dalam botol. Lepas kamu panaskan, masukkan dalam botol, kemudian sejukkan terus. Okey, yang ke-7, makanan yang mengalami pempasturan hanya boleh disimpan dalam tempoh yang singkat sahaja. Dia tak boleh tahan lama ya. Cikgu sebutkan tadi, paling kurang 3 bulan macam tu. Dia dah buka, maksudnya kena minum sampai habis. Kalau simpan, kemungkinan rasa dia pun akan dah berkurang. Akan rasa kalau yogurt tu masam, dia akan jadi lagi masam dan berlendir. Okey, yang ke-8, proses pempasturan melibatkan makanan dalam bentuk cecair. Okey, pempasturan ni kamu ingat aja, dia ialah berbentuk cecair. Kalau vacuum ni dia lebih kepada makanan-makanan yang pejal. Seperti buah-buahan, jeruk, roti, biskut. Okey. Kalau untuk pempasturan ni kita kena panaskan. Jadi panaskan tu ialah cecair yang kita akan panaskan seperti susu dan sebagainya yang berbentuk cecair. Okey. Soalan ni salin dalam buku. Okey, kemudian masukkan terus jawapan dia. Murid pun boleh ulang-ulang balik apa yang cikgu cakapkan ni. Okey.
untuk mendapatkan jawapan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih.